الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار كان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Barakallahu azim. Amma ba' mati tuan imam, tuan biarlah suhudatan puasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, syukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini dalam rangka selesai kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan kita berpindah kepada ketaatan yang lain, dan itulah yang akan kita lakukan, ketaatan demi ketaatan, satu ketaatan diikuti dengan ketaatan demi ketaatan, dan berusaha bersungguh-sungguh supaya kita jauh daripada melakukan kemaksiatan dan dosa, sehinggalah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang baik. Kerana itulah keyakinan kita yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Isra ayat 4 hingga 9, yang insya-Allah kita akan sama-sama cuba kupas sedikit, 4 hingga 7, yang kita akan cuba kupas sedikit fahaman tentang bencana ataupun kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel melalui pemakluman oleh Allah sejak daripada zaman Nabi Musa alaihissalam. Surah Isra merupakan suatu surah yang sinonim dengan kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Setiap kali datangnya bulan Rajab, kita akan mengulas, kita akan diulang kaji melalui ayat pertama tentang perihal peristiwa Isra dan Mi'raj, mengapa ia berlaku, apa jalan cerita yang dilalui oleh Nabi, sehinggalah berakhir dengan pensyariatan ibadah solat. Cuma biasanya kita tak sempat untuk ulas dan kupas perihal bumi Palestin, kerana boleh jadi dengan senggang masa yang sangat-sangat pendek. Jadi sebab itu kefahaman tentang signifikan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi singgah di bumi Palestin itu mesti diberi penjelasan, mesti difahami rahsia dan sebab musababnya dari aspek pensejarahan, sehinggalah realiti semasa dan akhir zaman, dengan disambung melalui ayat yang kedua, ketiga, sehinggalah ayat yang ke-9, berkaitannya dan kepentingannya bagi kita umat Islam pada hari ini. Pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebutkan suatu
uh, janji Allah kepada Bani Israel. Kata Allah, wa qadaina ila Bani Israel fil kitab. Dan telah kami khabarkan kepada Bani Israel melalui kitab mereka. Para ulama apabila mentarifkan maksud kalimah wa qadaina, biasanya perkataan qada di dalam Al-Quran sinonim dengan maksud ditetapkan. Telah kami putuskan. Sebagaimana kita mengimani akan perihal qada dan qadar, bahawa ia merupakan ketetapan daripada Allah. Tetapi dengan keluasan makna bahasa Arab, wa qadaina di dalam ayat ini bukan bermaksud ketetapan, tetapi suatu pengkhabaran, pemakluman daripada Allah kepada Bani Israel di dalam kitab mereka, iaitu kitab Taurat. Suatu hari nanti mereka akan melakukan kerosakan sebanyak 2 kali di muka bumi, dengan penuh kesombongan, dengan penuh sifat bongkak. Mereka melakukan keganasan, melakukan kemusnahan yang tidak boleh diterima oleh akal. Maknanya bukanlah suatu ketetapan yang menjadi keputusan Allah bahawa Yahudi ataupun Bani Israel itu menjadi jahat sebab memang Allah dah bagi itu, memang dia orang jahat. Bukan macam tu. Tetapi Allah sebutkan bahasa mudahnya, apabila Bani Israel ini tidak henti-henti melakukan kejahatan, bahasa mudahnya kalau ayah lah ataupun cikgu kot tengok anak murid perangai tak senonoh ni, kita akan keluarkan ucapan geram kan. Kau dah besar esok ni kau nak jadi perompak ke apa? Kau dah besar esok ni kau nak lebih kurang macam tu lah. Kerana apa? Apabila melihat perangai tak senonoh ni, dah buat macam-macam dah, tak berubah-ubah juga. Jadi kita akan jadi geram, kita akan keluarkan ucapan macam doa, macam satu sumpah. Tetapi dia adalah bertitik tolak daripada kejahatan-kejahatan yang mereka buat. Walhal kita jadi baik dan jadi buruk bukanlah suatu ketetapan. Walaupun semuanya datang daripada Allah, tetapi manusia memiliki pilihan untuk berubah. Sebab itu pada ayat yang ke-7 Allah Ta'ala sebut, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau korang buat baik, kebaikan itu akan kembali kepada korang. Tapi kalau korang buat jahat pun akan kembali kepada korang. Sebagai bukti, bukanlah mereka ini jadi jahat sebab dah ditakdirkan menjadi jahat, walhal sebenarnya ada je pilihan untuk jadi baik. Dan hari ini kita pun percaya Yahudi bukannya semua jahat. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri menyebutkan dalam kitab dia Al-Quds. Dia ada buat satu kitab cerita pasal Al-Quds, Qadiyah Al-Quds, bahawa kita bukan memerangi Yahudi pada hari ini sebab memang nama diorang itu Yahudi, ataupun memang sebab ajaran mereka Yahudi, bukan. Kerana ajaran Islam tak akan mengajar kita untuk rosakkan mana-mana ajaran sebab nama ajaran itu. Dakwah mesti dibuat, tetapi kita perangi Yahudi pada hari ini adalah merujuk kepada mereka yang telah merampas tanah air umat Islam di sana ataupun tanah air penduduk asal di sana. Jadi Allah Ta'ala memberikan pemakluman kepada mereka pada zaman Nabi Musa AS, korang suatu hari nanti akan buat jahat sebanyak 2 kali. Allah Ta'ala gazetkan marratain, 2 kali ini bukan bermakna diorang akan buat jahat 2 kali je, bukan. Kalau kita baca sejarah Bani Israel dengan Nabi-Nabi kan, banyak kali diorang buat jahat. Apa maksud marratain 2 kali ini? 2 kali yang dimaksudkan oleh Allah, kata para ulama, adalah 2 kali kejahatan yang paling dahsyat. Itu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Diorang memang buat jahat banyak kali. Tetapi dalam banyak-banyak kejahatan itu akan ada 2 kali yang maksimum, yang memang kita kata, gamak diorang buat macam ni. Sebab itu
Hari ini kita pun sedang menyaksikan kejahatan Israel yang sangat-sangat tak boleh diterima oleh akal, menyebabkan orang bukan Islam pun sama-sama pakat-pakat minta hentikan. Kerana apa? Benda ni bukan soal bukan orang Islam ataupun tidak, tetapi dia adalah perbuatan yang memang tak boleh diterima sebagai seorang manusia pun. Baik. Cumanya dua kali kejahatan ini dia bukanlah akan berlaku tiba-tiba, tetapi tempohnya adalah berpanjang. Tak ada orang buat jahat, dia terus buat jahat yang paling dahsyat. Macam orang buat baik pun takkan ada orang buat baik, dia akan terus buat baik yang paling maksimum. Dia mesti ada sunnatullah, buat baik tu sikit. Akhirnya sampailah satu masa dia akan buat kebaikan yang maksimum. Sama juga dengan orang buat jahat. Orang yang mencuri, sebelum dia curi 10 juta, dia akan curi RM1 dulu. Waktu sekolah curi duit kawan-kawan belanja makan, kawan cari mana duit aku, padahal ada orang sebelah, kawan sebelah yang ambil kan. Tak ngaku sampai ke besar, seronok curi, tak pernah kantoi. Akhirnya daripada jumlah kecil ambil sampai ke besar, ambil duit yang banyak, kantoi. Bila kantoi, bila ditangkap, apa jawapan pertama yang akan keluar daripada mulut dia? Saya mengaku tak bersalah. Pasal apa mengaku tak bersalah? Sebab dah biasa, orang yang dah biasa buat jahat, dia tak anggap dia sebagai suatu kejahatan lagi. Itu maksudnya. Kalau ditanya lagi, muju aku ambil 10 juta. Kalau tak kantoi aku nak ambil 20 juta. Kan? Itu pun muju aku ambil 10 juta. Kalau orang lain muka ambil banyak lagi. Dia jadi tak rasa bersalah. Dia tak rasa bersalah ambil duit orang pasal apa? Kerana dah melazimi kejahatan, menyebabkan Allah Ta'ala pusingkan fitrah kita. Dengan sebab dah biasa buat jahat, tak rasa lagi bersalah buat jahat. Walhal apa yang kita buat itu adalah perbuatan yang tak boleh diterima oleh akal. Kita ambil duit orang 10 sen pun dah dikira suatu dosa. Macam mana kita boleh ambil duit orang dengan jumlah yang sangat banyak tanpa kita rasa bersalah? Bermaksud fitrah kita sedang dirosakkan. Baik. Bila Allah Ta'ala sebut marratain di dalam Al-Quran, dia dengan makna kejahatan yang berpanjangan sampai tahap maksimum, tetapi dia bukanlah berlaku dua kali secara serentak. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kelima, keenam dan ketujuh bahawa kejahatan mereka ini akan ada dua kali. Bermaksud kejahatan kali pertama akan ada pembalasan pada kali pertama, kemudian berlalu satu tempoh yang panjang, akan berlaku sekali lagi kejahatan kali kedua, kemudian akan dibalas pula kejahatan kali kedua itu dengan orang lain yang akan binasakan mereka. Maka ini adalah yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsir. Kemudian apabila kita nak memahami bilakah, di manakah kejahatan tersebut yang berlaku, kita akan yang pertama refer kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Tafsir-tafsir semasa, tafsir-tafsir ulama-ulama awal, seumpama tafsir Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Al-Imam Al-Baghawi, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam At-Tabari, dan mana-manalah tafsir-tafsir yang awal, kita akan dapati boleh dikatakan kesemuanya berpandangan dua kali kejahatan yang dibuat oleh Bani Israel telah pun berlaku, dan dua kali pembalasan pun juga telah berlaku. Sebagai contoh, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dua kali kejahatan yang dibuat oleh Bani Israel. Kali pertama adalah dengan mereka membunuh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Bunuh Nabi ni tak cukup jahat lagi ke? Allah Ta'ala hantar seorang makhluk yang namanya Nabi. Allah Ta'ala suruh kita ikut, tiba-tiba ada orang nak bunuh Nabi dan berjaya bunuh. Inilah kejahatan yang paling dahsyat lah. Kita ni satu bangsa yang Allah Ta'ala tak kurniakan kepada kita Nabi. Bangsa Melayu tak ada Nabi. Bani Israel punya banyak Nabi sampai tahap nak lawan je kerja. Sampai tahap bunuh. Jadi kita kena rasa bersyukur sebenarnya. Tak ada Nabi dalam kalangan kita, entah-entah kalau ada Nabi kita pun lawan Nabi juga. Hari ini tak ada Nabi dalam kalangan kita menyebabkan kita kesungguhan nak contohi Nabi itu tinggi. Bahkan kita meyakini kita akan cuba untuk ikut Nabi, dan kalau tak sempat dan memang kita tak boleh jumpa Nabi kat dunia pun, dalam mimpi pun tak ada, dan kita yakin akhirat esok kita akan jumpa Nabi SAW. Tak apalah. Kalau Nabi ada dalam kalangan kita, entah-entah kita pun sombong juga kan, macam Bani Israel hari ini. Na'udzubillah. Jadi mereka bunuh Nabi Allah Zakaria. Kata Al-Imam Qurtubi, Allah Ta'ala hantar
Raja Bukhtanasar, ataupun disebut Raja Nebuchadnezzar daripada Parsi, yang membinasakan mereka di tanah Babylon, di bumi Iraq. Mereka dibinasakan, ada yang mati ramai, kemudian yang lari-larilah. Itu kejahatan kali pertama dan pembalasan pada kali pertama. Kalau buka dalam tafsir-tafsir yang lain akan ada khilaf lah, bukan raja itu raja ni, tapi tetap dengan maklumat yang sama, iaitu benda ni dah berlaku. Kemudian kejahatan kali kedua adalah mereka membunuh Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, Yahya, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Dah fasa-fasa akhir sebelum berakhirnya era Bani Israel. Kemudian dihantar pula Raja Khordush untuk membinasakan mereka juga. Scene-nya adalah berlaku di sekitar bumi Iraq, bukan di kawasan Palestin. Baik, ini tafsiran ulama-ulama, dipanggil ulama-ulama mutaqaddimin. Cumanya, bila kita baca ayat ini, bila kita baca chapter ini, problem dia apa? Yang tengah buat jahat sekarang kat Palestin siapa? Dia akan ada soalan. Habis yang tengah buat jahat sekarang ni siapa? Dia orang ni apakah tak ada ceritanya dalam Quran? Apakah benda sebesar ini yang memang kita semua tahu, Palestin, Al-Aqsa, bumi yang diberkati, Asia Barat itu adalah konflik yang besar yang sentiasa berlaku sepanjang zaman, takkan tak ada signal daripada Al-Quran ataupun pencerahan yang betul-betul memberi pencerahan kepada kita. Kerana Al-Quran ini kan kita baca dan relevan sampai kiamat. Baik, maka Allah Ta'ala berikan futuhat, hidayah kepada seorang ulama daripada Jordan, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia buat satu kitab yang bertajuk Haqa'iq Al-Quraniyah Haula Al-Qadiyah Al-Filistiniyah. Hakikat-hakikat Al-Quran terhadap perihal polemik di bumi Palestin. Antaranya beliau kupas tentang tafsir ayat ini, 2 kali kerosakan tersebut berlaku di mana dan bila. Pada pandangan beliau, yang pertama, beliau tidaklah menyalahkan ulama-ulama dahulu punya pandangan kerana mereka tak hidup zaman ni. Jadi tafsiran mereka adalah sesuai sahaja dengan zaman-zaman generasi awal, yang boleh jadi mereka bayangkan selesai dah, Yahudi tak ada dah kat atas muka bumi ni. Kerana apa? Mereka tak sempat tengok kerosakan yang sedang kita lihat pada hari ini. Maka kata beliau, pada pandangan aku, dengan penuh rendah diri, kerosakan, 2 kerosakan yang berlaku, yang dilakukan oleh Bani Israel itu adalah kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi pada hari ini. Nak bahas tentang Bani Israel dengan Yahudi ini, secara mudah fahamnya, Bani Israel adalah orang Islam zaman dahulu, sampailah zaman Nabi Isa alaihissalam. Apabila mereka tidak lagi mewarisi keimanan, maka mereka tidak lagi ada hak untuk menggunakan terma Bani Israel. Sebab itu start daripada mereka dah tak ikut ajaran Nabi terdahulu, Al-Quran menggelarkan mereka dengan panggilan Yahudi. Adapun orang Islam pada hari ini, kita tak panggil Bani Israel, kita panggil orang Islam hari ini adalah Muslim, mukmin. Kalau dulu orang Islam Allah Ta'ala panggil apa? Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, merujuk kepada orang Islam dulu. Tapi hari ini bila kita baca Al-Quran, kita akan terkesan dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu adalah ingatan oleh Allah untuk kita orang Islam pada hari ini. Jadi, bilakah dan di manakah kerosakan kali pertama Yahudi pada zaman kita? Kata beliau, kerosakan pertama Yahudi bukan di bumi Palestin, kerana kerosakan kali pertama mereka tak ada pun di bumi Palestin, tetapi mereka berada di bumi Hijaz. Di mana? Di Madinah ataupun di Yasrib. Selepas mana mereka diserang oleh mana-mana orang-orang yang adalah, sama ada Raja Khordush ke, macam-macam kejahatan yang mereka buat, jadi mereka dibinasakan. Dan saya sebut tadi lah, mereka bukan buat 2 kali kerosakan, mereka buat banyak kerosakan. Jadi bila mereka buat kerosakan, ada orang yang lawan. Itu benda fitrah, biasa. Tak akan ada manusia yang suka ditindas. Bila kita tengok orang buat jahat, kita akan lawan. Macam kisah Bani Israel di Mesir. Kenapa Bani Israel di Mesir itu dizalimi oleh Firaun? Sama juga ceritanya. Kerana pada zaman Nabi Yusuf bawa masuk mereka elok je. Tapi bila Nabi Yusuf dah tak ada, mereka mula buat jahat. Bila mereka mula buat jahat, maka raja pun bengang lah.
maka buat macam-macam tindakan kepada mereka. Sebab itu Bani Israel ini adalah kisah yang menunjukkan kepada kita orang baik, kalaulah tidak jaga amalan dia, dia akan jadi orang jahat yang lebih jahat daripada orang jahat. Ada para ulama yang bahaskan tentang kalimah latuf sidunna. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah al-fasad untuk membayangkan kerosakan Bani Israel? Kalimah al-fasad ni, kata sebahagian ulama, dari aspek bahasanya adalah merujuk kepada asal-asalnya orang baik. Bani Israel ni asalnya orang baik. Mereka ada Nabi. Daripada Nabi Yaqub, kan mereka ni adik-beradik dengan Nabi Yusuf. 10 orang adik-beradik ni asalnya orang baik. Tapi bila dengki, akhirnya jadi jahat. Sebab tu Allah Ta'ala gunakan kalimah fasad untuk menggambarkan orang yang baik. Akhirnya bila mula ada dengki, mula ada perasaan dendam dan sebagainya, akhirnya jadi jahat. Dan kejahatan orang yang macam ni, dia jahat lagi daripada orang yang memang lahir-lahir, bukanlah lahir-lahir jahat. Maksudnya dia memang hidup dengan kejahatan, tetapi ada orang baik tiba-tiba jadi jahat, boleh jadi dia akan jadi lebih jahat daripada orang jahat. Itu antara pencerahan yang kita kata masuk akal juga dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Jadi apabila mereka tiba di bumi Hijaz, ada yang kata lari sebab banjir, ada yang kata lari sebab dikejarlah oleh orang-orang yang lain. Akhirnya sebahagian daripada mereka sampai di Hijaz, dan beri mereka tengok bumi Yastrib, mereka terus nampak gambaran dalam kitab Taurat. Gambaran dalam kitab Taurat memang membayangkan bumi Madinah ni sebiji, iaitu adanya batu-batuan hitam dan di tengah-tengahnya dipenuhi dengan pokok-pokok kurma. Dan peta itu bukan ada di Madinah sahaja, dia juga ada di Khaybar. Di Khaybar pun dikatakan kedudukan geografinya pun macam tu juga. Sebab tu ada Yahudi yang duduk di Khaybar, ada Yahudi yang duduk di Hijaz. Kenapa? Peta itu sama, jadi mereka membayangkan di sinilah tempat Nabi akan berhijrah, dan ada yang duduk di Khaybar. Masa Salman mula-mula sampai di Khaybar pun, dia duduk perasan, ni macam dalam hadis ataupun gambaran yang disebutkan oleh ulama-ulama sewaktu dia belajar dengan pendeta-pendeta Yahudi sebelum sampai di Madinah. Jadi, apa kerosakan pertama mereka di bumi Madinah? Mula-mula mereka sampai baik. Yahudi ni, kalau orang Islam ataupun mereka tak kuat, mereka sangat-sangat baik. Kalau kita rajin Google tentang era kegemilangan Yahudi pun, kita akan dapati mereka menjadi orang yang cemerlang adalah sewaktu mereka berada di bawah kerajaan Islam Abbasiyah dan Utsmaniyah. Waktu kerajaan Islam tengah jadi hebat, mereka jadi orang rakyat yang sangat-sangat soleh, baik. Tapi bila mereka mula kuasai suatu tempat, mereka tak boleh duduk dia. Bila start sahaja mereka boleh menguasai penduduk di situ, mereka tak akan jadi orang baik. Jadi bila mereka boleh counter orang-orang Aus dan Khazraj, dan mereka mula menguasai pasar, dan kata Dr. Salah pun pelik, orang Arab ni macam redha je dengan orang Yahudi buat apa. Kerana apa? Boleh jadi mereka kagum dengan kepintaran orang-orang Yahudi, serba boleh, buat tu boleh, buat ni boleh, serba boleh. Akhirnya mereka selesa dengan orang Yahudi. Tapi bila dah selesa, maka startlah orang Yahudi ini melaga-lagakan di antara Aus dan Khazraj. Pasal apa Yahudi ni sentiasa suka melaga-lagakan orang? Pasal mereka ini sejak daripada dulu, kemahiran utama mereka adalah pakar buat senjata. Bila pakar buat senjata, macam mana nak jual senjata kalau tak ada orang gaduh? Itu sebablah kenapa sampai hari ni dunia tak pernah aman, kerana orang yang jual senjata, kalau dah siap senjata, nak jual, tak ada orang bergaduh, senjata takkan laku. Jadi sebab tu peperangan sentiasa meletus, terutamanya perang saudara yang ditimbulkan di Madinah, di kota Yathrib, adalah perang yang berpanjangan. Memang kalau tuan-tuan baca dokumen dasar luar US pun, antara benda yang mereka menjadi perjuangan mereka adalah long war, benda-benda yang perang jangka panjang, antaranya adalah melaga-lagakan sekretarian yang ada. Kalau kita orang Islam ni, Syiah, Sunni, sentimen ni lah yang akan menjadi senjata yang ampuh sepanjang zaman, yang memang akan relevan selagi mana orang Islam tak boleh keluar daripada kopong tu, memang mereka akan lagakan. Lagilah pula kalau sentimen bangsa kan, semua itu adalah senjata-senjata yang memang akan sentiasa berguna sepanjang masa. Jadi
kerosakan mereka bermula dengan melaga-lagakan orang Aus dan Khazraj bergaduh bukan biasa-biasa sampai berperang, dan peperangan yang terakhir mereka sebelum Nabi tiba di Madinah, peperangan Bu'as. Memang mereka orang Khazraj datang ke Mekah berjumpa dengan orang Quraisy, minta bantuan untuk Khazraj pakat dengan Quraisy perang dengan Aus. Ini bencana lah. Orang dalam negara pergi jumpa orang luar untuk pakat dengan orang luar, lawan sama-sama orang dalam negara. Ini adalah benda kesan daripada campur tangan Yahudi tadi itu. Akhirnya habis bergolak semua. Jadi sampailah Nabi tiba di Madinah, kerosakan yang paling dahsyat mereka adalah bila Nabi tiba di Madinah, yang dulunya tunggu Nabi, tapi bila Nabi sampai mereka isytihar lawan Nabi. Tak tunggu masa yang lama. Tahun pertama Nabi sampai, Yahudi dah tunjukkan taring mereka, mereka tak nak ikut Nabi. Boleh baca riwayat macam mana kisah keislaman Abdullah bin Salam. Nabi punya seronok Abdullah bin Salam masuk Islam, maka Nabi minta nak jumpa orang Yahudi. Abdullah bin Salam sendiri kata tak payahlah, buang karen je. Dia orang takkan dengar cakap engkau. Maka Nabi pun setting dengan Abdullah bin Salam, berjayalah jumpa, akhirnya buat dialog-dialog. Akhirnya memang betul-betul orang Yahudi ni memang tak nak ikut Nabi. Bermulalah dengan pemberontakan demi pemberontakan. Kabilah yang pertama dihalau Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraizah, dan kemuncak penentangan mereka adalah apabila Nabi isytiharkan perang kepada mereka yang berada di Khaybar. Kerana itu pusat, itu Tel Aviv mereka. Jadi kerosakan mereka yang paling dahsyat adalah bila mereka isytihar nak lawan Nabi Muhammad, sampai tahap Bani Nadir nak bunuh Nabi Muhammad. Kemudian Bani Quraizah pula pakat untuk menentang Nabi dari dalam kota Madinah. Yang tu yang paling dahsyat, menyebabkan Nabi putuskan kepada para sahabat, kita akan binasakan Yahudi di Khaybar. Sebab itu pada ayat kelima Allah Ta'ala sebutkan dipanggil sunnah, apabila adanya orang yang melakukan kerosakan yang paling dahsyat, akan ada orang yang binasakannya. Allah Ta'ala jelaskan pada ayat yang kelima, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Apabila tibanya kerosakan kali pertama tu, kami hantarkan kepada mereka ibadan lana, hamba-hamba kami. Antara sebab kenapa Dr. Salah tak setuju dengan tafsiran ulama-ulama awal adalah melalui terma kalimah ibadan lana. Kata beliau, ibadan lana ini adalah terma yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menggambarkan orang-orang beriman dan orang-orang soleh. Perkataan ibad, abid, abdun dan ibad diulang di dalam Al-Quran sebanyak 95 kali. Dan subhanalladzi asra bi abdihi fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana. Kalimah ibad, kalimah abdun ini di dalam Al-Quran maksudnya apa? Orang soleh, orang beriman sahaja. Jadi adalah suatu perkara yang mustahil untuk orang lain boleh binasakan orang Yahudi. Kalau berlaku pun dia adalah biasa sahaja, normal sahaja. Hitler pun bunuh Yahudi kan, maka benda itu biasa. Tetapi yang betul-betul boleh memusnahkan Yahudi mengikut janji Allah adalah orang beriman. Maka ibadah lana yang diutus oleh Allah pada kali pertama adalah Nabi dan para sahabat. Jadi sedaplah kita baca tafsir ni. Betul lah. Kerana dalam perang Khaybar tu Nabi lah yang lawan hanya dengan sejumlah 1,400 orang sahaja. Nak lawan Yahudi tak payah ramai-ramai. 1,400 orang cukup dah. Membinasakan kota Khaybar waktu tu, kota yang kuat, kota yang pertahanannya memang dahsyat pada waktu itu. Dan memang itulah sifat Yahudi, bila mereka duduk mereka akan buat kota yang dikepung dengan tembok-tembok untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi Nabi bunuh sebahagian mereka, dan yang tinggal di Khaybar hanyalah pekerja-pekerja ladang sahaja yang jaga pokok kurma, yang lain boleh jadi bertempiaran lari. Ada start daripada itulah mungkin mereka masuk ke Eropah dan sebagainya. Kerana lepas daripada zaman Nabi itu lama kita tak dengar cerita pasal Yahudi. Bukan tak ada, tapi kerosakan yang mereka buat adalah kerosakan yang biasa, buat rosak, kena halau lagi. Sebab tu kalau kita cari sirah, sebenarnya kat mana negara asal orang Yahudi, kita tak akan jumpa. Kita tak akan jumpa. Kalau hari ni Yahudi nak claim Palestin itu adalah darah daging mereka daripada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim bukan asal orang Palestin. Nabi Ibrahim asal orang Iraq.
Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin dalam keadaan dah ada orang di Palestin. Kemudian barulah Nabi Yakub duduk di situ, dan Nabi Yakub tak duduk lama di situ. Nabi Yakub ikut Nabi Yusuf pergi ke Mesir. Ini kita baca sejarah ni, kita takkan jumpa lah tempat yang mereka nak gazetkan ataupun mereka nak claim ini adalah negara mereka. Memang kita akan kata tak ada, tak jumpa pun. Baik. Jadi ini kerosakan kali pertama, kemudian dah Allah Ta'ala hantarkan kumpulan yang akan membinasakan mereka pada kali pertama. Baik, masuk pada ayat yang ke-6. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aksara nafira. Kemudian berlalulah satu tempoh yang panjang. Berlalu satu tempoh yang panjang, kami kembalikan kepada kalian kekuasaan. Kami kembalikan kalian ini akhirnya kembali memiliki kekuasaan. Dan kalian memiliki harta yang banyak, memiliki keturunan zuriat yang ramai, dan memiliki penyokong-penyokong yang ramai. Bila kita baca ayat ni, kata Dr. Solah, kita sedang berada fasa kedua kerosakan Bani Israel ataupun Yahudi pada hari ini. Maka kita akan semua nampak depan mata, memang sadaqallahul azim. Ucapan sadaqallahul azim bukan kita baca sebab selesai khatam Quran, habis ngaji sadaqallahul azim, bukan tu. Kita baca sadaqallahul azim pasal apa? Bila kita baca Quran, betul lah cerita Quran ni, sadaqallahul azim, betul lah apa yang Allah Ta'ala sebut, barulah mari rasa. Ni kalau tak, sadaqallahul azim pasal habis ngaji, kan? Kita sebutkan ucapan tu kerana bila kita baca Quran, kita akan dapati apa yang kita baca selari sama. Sebab tu ada seorang perempuan orang barat tu kan, dia masuk Islam kan, apa entah nama dia tu kan, yang hari-hari dia baca Quran. Orang bukan Islam membaca Al-Quran. Macam mana cara dia baca? Macam mana dia boleh masuk Islam? Kerana baca, real lah, samalah. Dan takut-takut kita tak ada jiwa tu. Menyebabkan bila habis baca Quran, sadaqallahul azim, tak faham pun maksud sadaqah tu apa. Tapi bila kita baca Quran macam ni, maka tak habis baca Quran lagi pun kita akan kata apa? Sadaqallahul azim. Betulnya Al-Quran hari ini sedang menggambarkan kepada kita, ya, hari ini Yahudi sedang menguasai dunia. Dan Al-Quran jelaskan, menguasai itu bukan sebagaimana yang kita faham. Maksud menguasai itu kena jadi orang yang paling atas dalam hierarki. Tak. Yahudi tak duduk atas pun. Kalau kita baca sejarah macam mana dia orang nak masuk ke Palestin itu, mereka bukan jadi orang di bahagian hadapan, mereka jadi orang di bahagian belakang. Depan tu dihantar seorang je. Dihantar Theodor Herzl je. Cukup. Pergi duduk depan. Pergi jumpa Sultan Abdul Hamid. Kami tawarkan untuk beli Palestin. Sultan Abdul Hamid tolak. Tolak tak apa. Maka dihantar orang belakang. Dihantarlah seorang mamat ni, nama dia Emmanuel Carasso. Ni mamat ni yang godak kerajaan Osmania. Dia tak boleh nak kacau Sultan Abdul Hamid, tak apa. Biar Sultan Abdul Hamid. Tapi orang kanan, orang kiri, orang belakang, orang tengah, orang bawah, semua digodak. Sultan Abdul Hamid jadi pening. Pasal apa? Ni, Mamat Emmanuel Carasso masuk dengan duit yang banyak. Dengan idea yang macam-macam. Dengan macam-macam waktu tu menguasai sidang akhbar dan sebagainya. Sultan Abdul Hamid diburukkan sebagai perasuah. Diburukkan sebagai macam-macam. Waktu Sultan Abdul Hamid nak dipecat, mesyuarat nak pecat Sultan Abdul Hamid ni, ada mamat Yahudi dalam mesyuarat. Bayangkan. Bayangkan kita ni ketua masjid, yang pecat tu ada orang Yahudi dalam tu. Tak sakit hati kita. Bahkan yang menjadi parah lagi adalah pemecatan Sultan Abdul Hamid dipersetujui oleh hampir 200 orang ulama pada waktu itu. Kumpul, buat fatwa, dia ni mesti digulingkan. Tak gila. Sebab itu isu Palestin hari ni, tak pelik pun kalau ada ustaz-ustaz yang dia tak erti nak ulas, ataupun ulasannya kita kena tak boleh salahkan Israel. Samalah. Pasal apa? Konflik ini bukan konflik yang mudah. Dan dia bukan difahami semata-mata dengan geopolitik, bukan semata-mata dengan fakta, tetapi keutamanya adalah keimanan kepada Allah, kesedaran bahawa isu ini adalah isu orang Islam. Baik. Bila orang keluarkan list senarai-senarai untuk diboikot, kan? Perasan tak? Banyak kan produk Yahudi ni. Punya banyak tu, cuba cek kat rumah. Apa je tak ada Yahudi kat rumah kita?
Daripada kita bangun tidur, gosok gigi, buruh gigi Yahudi, ubat gigi Yahudi, ha, apa basuh pinggan Yahudi belaka dalam rumah kita. Dia dua. Kalau tak produk made in Yahudi, produk made in China, dua ni je. Ada seorang ulama dia bagi suatu teguran pedas lah. Dia kata apa? Kita orang Islam seluruh dunia, termasuklah orang bukan Islam pun, tapi terutama pada orang Islam, semua produk kat rumah kita sama ada made in China ataupun made in Yahudi lah. Tapi ada satu produk je yang kita tak ada. Dan produk tu hanya made in Palestine. Apa dia? Keberanian. Hanya made in Palestine sahaja. Itu je produk yang made in Palestine. Yang lain semua kita tak ada. Jadi yang lain semua made in Yahudi, made in China. Jadi betul lah kita kata. Sebab tu dalam isu boycott, perlu ada kesedaran yang sederhana. Maksud sederhana ni apa? Kalau dah daripada bangun tidur sampai tidur balik Yahudi, mampu tak boycott semua? Tak boleh kita. Sebab tu bila orang ajak boycott ni, akan ada suara, habis yang ni tak boycott ke? Yang ni tak boycott ke? Yang ni tak boycott ke? Arus itu disebut sebagai virus whataboutism. Bendanya simple je. Tapi dia mari argue macam benda tu susah sangat. Dalam Islam, kaedah dia, tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Simple je. Jadi aku boycott yang ni dulu. Yang lain tu berdikit-dikit mengikut kemampuan. Kerana bila nak boycott, dalam Islam, kita tahu asal-asal benda tu bukan haram pun. Tapi kenapa boycott? Ada sebab-sebab yang mendatang. Kecuali lah kalau produk tu produk makanan yang sebelum ni kita tak tahu dia haram, kemudian kita tahu dia ada gelatin dan sebagainya, maka tu kena berhentilah. Tapi produk yang bukan makanan, asal-asalnya dia tidak haram. Tapi haramnya mendatang. Bila haramnya mendatang, bermaksud boycott itu memang bermusim. Jadi orang kata apa ni boycott bermusim. Memang boycott itu sifatnya bermusim. Kerana produk itu asal-asalnya tidak ada keharaman padanya. Dia tak haram pun. Jadi kita semua faham. Sebab tu bila nak boycott, tak boleh nak dengan emosi. Oh kau boycott ni, yang ni tak boycott. Oh kau munafik. Bukan begitu. Memang sifatnya sederhana dengan kesedaran, dengan kemampuan dan sudah tentu dengan keimanan. Kita ada satu niat. Kalau boleh nak ekonomi seluruhnya kembali kepada tangan orang Islam. Tapi produk ni orang Islam tak buat lagi. Pakailah dulu. Produk ni orang Islam tak ada lagi. Kalau ada pun tak sama kualitinya. Nak buat macam mana? Oh ni Facebook kan Yahudi. Habis mana yang gantinya? Ada tak? Tak ada. Jadi sebab itu penting untuk kita fahami dengan keilmuan, dengan keimanan dan dengan kesedaran jangka masa panjang betapa penuhnya produk Yahudi dalam kehidupan kita, maka buatlah suatu perancangan berpanjangan. Kita kena ada suatu niat. Ni mesti ada businessman ni kan. Sebab tu kalau dengar temu ramah ataupun kita baca biografi keluarga Rothschild ataupun Rockefeller, mereka ada buat pendedahan sebab watak asal penubuhan negara Zionis ni ada 4 orang. Yang pertama dipanggil panglima depan je, Theodor Herzl. Idea asal Zionis nama dia Moses Hayes, dan 2 tokoh kaya, Rothschild dan juga Rockefeller. Bila ditanya Rothschild, apa yang membuatkan kau menjadi kaya sebegini, dia bagi tahulah, aku ni jadi kaya memanglah, dia empire dia memang besar, tapi bukan semata-mata aku kaya untuk diri aku jadi kaya ni sebab apa? Ni untuk penubuhan negara Israel. Rockefeller pun sama juga. Aku jadi kaya ni pasal apa? Ada something yang aku nak sumbangkan kepada aku punya kaum aku ni. Jadi semua orang boleh jadi kaya. Tapi jadilah kaya macam Rockefeller dan juga Rothschild. Mereka ada kesedaran, aku jadi kaya untuk aku bantu bangsa aku. Untuk aku kembangkan ekonomi ni pasal apa? Aku nak bantu umat aku nak bantu kaum aku. Walaupun idea itu nampak murni, tapi menganiaya orang Islam tak pernah murni lah. Niat tu hanya niat untuk dia, yang untuk kita contohi bahawa kita mesti ada niat yang sama. Kaya bukan sebab kita semata-mata nak bermewah. Bermewah itu sudah tentu menjadi hasrat kita semua, tetapi yang lebih besar daripada itu adalah kita ada hasrat untuk melihat kaum kita menjadi orang yang tak ada orang miskin lah. Tak lah. Sebab nak habiskan lah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi kalau ada rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sebab paling penting untuk dalam tafsir ini adalah kita kena jawab persoalan siapakah ibadan lana. Kali kedua, ibadan lana. Kali pertama adalah Nabi dan para sahabat. Kerosakan Yahudi pada hari ini, siapakah ibadan lana?
yang mungkin saya tak sempat nak kupas pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.